Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung discussion kuliah kita berkenaan dengan topik 7 iaitu physical optics. Okay, in previous lecture, we have discussed about geometrical optics. So dalam geometrical optics, kita nak kaji macam mana how the image looks like after the light reflect or refract on the mirror or lens, or another one is on the spherical surface. So kita nak tahu image yang terhasil tu after reflection or refraction, sama ada image tu dia diminish ke, dia virtual, upright, magnified, okay, and so on lah. Okay, so tu antara karakteristik image yang kita kena tahu yang terhasil. Okay, yang itu kita discuss dalam geometrical optics. Okay, when it comes to physical optics, okay, kita nak tengok apa sebenarnya macam mana fenomena of light pada certain perkara. Maksudnya apa sebenarnya yang terjadi kepada light wave. Okay, bila dia masuk different medium, bila dia pass through slit, okay. So kita nak kaji macam mana light wave tu dia bergerak ataupun dia berfungsi lah. Okay. Alright, so kalau kita tengok dekat sini kita ada 3 gambar. Okay, gambar yang pertama ni ialah gambar fiber optics. Okay, kalau tengok dekat sini dia banyak color lah. Okay, maksudnya banyak color ni biasanya dia datang daripada white spectrum. Okay, so kita tahu white light tu dia ada 7 color of spectrum. So that's why kalau kita tengok rainbow ada 7 color sebab cahaya matahari dia sebenarnya dia come with white light. So that's why dia akan pecah kepada 7 different color. Okay, second picture is gambar apa ni? Ini gambar bubble. Okay, bubble yang kalau macam korang pergi park ke apa, korang main tube-tube tu kan. Okay, so actually kalau korang perhatikan betul-betul dekat bubble tu, so korang akan nampak ada macam warna, macam korang nampak macam kejap sini warna merah, kejap warna kuning, kejap warna orange. Okay, so itu sebenarnya fenomena yang berlaku lah bila mana light pass through a different medium. Okay, and then yang ketiga ni ada apa? Kita ada pintu and then kita ada cahaya, dan kita perasan dekat sini pintu ni dia ada satu ruang, which is ada ruang untuk cahaya tu pass through the slit lah kita kata. Okay, sebab kita tahu cahaya ni dia bergerak lurus. So bila ada ruang dia akan masuk. Semacam dalam gambar ni lah, cumanya dalam gambar ni cahaya yang terhasil, maksudnya image form daripada cahaya tu dia dah jadi macam diffraction, means dia bukan jadi macam satu wide spectrum of light ray. Dia dah jadi macam beberapa point lah. Okay, and itu pun nanti kita akan discuss dalam physical optics. Okay, kalau kita tengok pada topik 7 kita ada 6 subtopik. Okay, so yang pertama we gonna discuss about Huygens principle. So apa yang Huygens beritahu, apa fenomena yang berlaku dalam physical optics. And then yang kedua, we're going to discuss about constructive and destructive. Macam mana constructive and destructive interference berlaku. Okay, and then 7.3, okay, yang ni kita dah masuk fenomena yang pertama lah, which is the interference. Okay, so interference dia ada 2 case, iaitu sama ada dia berlaku dalam double slit ataupun thin film. Okay, dan thin film ni pun dia akan pecah lagi kepada 2. Okay, and then kita ada 7.5, diffraction by a single slit dan diffraction grating. Okay, so 7.3 and 7.4 dia menggunakan konsep interference, tapi untuk 7.5 and 7.6 dia menggunakan konsep diffraction. So dia adalah dua benda yang berbeza. Okay, so kita tengok dulu apa yang Huygens principle cuba nak sampaikan dalam physical optics ni. Okay, so kita tahu cahaya ni sebenarnya dia datang dalam bentuk gelombang. Okay, so setiap gelombang dia mesti ada muka gelombang ataupun kita kata wavefront. Okay, so muka gelombang tu akan berubah bila
dia bergerak melalui satu slit ataupun satu boundary kita kata. Okay, so kalau kita nak tengok dekat gambar yang bawah ni, GIF yang bawah ni, okay, so kita ada 5 different stage yang pass through pada 4 different type of slit lah. Okay, so kalau kita tengok yang, okay, ni adalah slit yang pertama, okay, and then ini adalah slit yang kedua, slit yang ketiga dan slit yang keempat. Okay, kalau kita tengok pada permulaannya, gelombang ni dia datang dalam bentuk tegak je, straight je, betul. Alright. Tapi bila dia pass through slit, okay, slit ni banyak sikit lah kan. Okay, ada beberapa ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, ada 10, 11 of slit ni. So bila wavelength ni, so bila light ray ni dia pass through slit yang pertama, so dia dah create another wavefront when it passing through on each slit. So kalau korang perasan gelombang ni dia still akan intersect jadi straight line at the end. Okay, kalau korang nampak betul-betul, tapi dia maksudnya dia overlap of the wavefront sampai dia jadi straight line. Okay, and then dia pass through pula second slit. Second slit ni lagi kurang lah kan. Okay, lagi kurang daripada slit yang pertama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau korang perasan, muka gelombang yang baru tu dia jadi lagi besar. Sebab number of slit tu dia dah berkurang. Okay. Tapi masih lagi boleh kita indicate dia punya straight line tu boleh nampak dia punya straight line tu. Okay, and then dia passing through another slit, itu slit yang ketiga. Yang slit ketiga ni lagi kurang lah sebab tinggal dua. Okay, so kalau kita tengok source ni dia overlap, dia still akan jadi straight line juga at the end. Cumanya dia jadi lebih besar. And then finally dia pass through another one sahaja. So dia jadi satu je, tapi so dia tak ada overlap. Okay, tak ada overlap of new wavefront pada after the passing through slit yang keempat. Okay, apa yang Huygens Principle cuba nak bagi tahu adalah, okay, so pada setiap wavefront, muka gelombang, okay, so dia akan dia akan forward direction, okay, with the same speed of the wave itself. Maksudnya bila dia pass through slit tu, tenaga dia sama, okay, sebab speed dia sama, dan dia akan membentuk line tangent to the all wavelet. Okay, sebab tadi dia dah create new wavefront. Okay, pada setiap wavefront tu dia ada new wavelet. Maksudnya dekat sini dia ada wavelet tau sebenarnya. Okay, so new wavelet ni bila kita jadikan di satu line, okay, so dia akan jadi new wavefront. Okay, so Huygens nak bagi tahu dekat sini bahawa bila mana light ray pass through a slit, so dia akan membentuk new wavefront yang baru, but with the same speed of the previous wave. Samalah. Okay, speednya sama, cuma muka gelombang yang baru. Okay, so Huygens explain juga berkenaan dengan diffraction. Okay, apa yang berlaku pada diffraction? Okay, kalau kita tengok diffraction ni dia adalah spreading of light wave around the edge barrier ataupun the opening slit. Okay, macam mana dia boleh spread? Okay, so tadi Huygens kata bila mana dia pass through a slit, dia akan membentuk new wavelet. Okay, so pada new wavelet tu dia akan create a new wavefront. Okay, macam gini kan, kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 wavelet yang baru dan dia membentuk dia punya own apa ni kita kata gelombang. So bila kita jadikan dia satu line tangent, dia akan jadi apa? Dia akan jadi new wavefront lah. So yang ni kita boleh kata ni adalah new wavefront bila dia pass through a slit. Okay, so kalau kita compare kat sini kita ada 3, 1, 2 dan 3. Okay, yang satu ni dia ada wide gap. So maksudnya kita boleh kata gap dia ni almost kita kata D lah. Okay, D ni
almost sama dengan dia punya wavelength. Okay, kalau D means jarak antar slit dia almost sama dengan dia punya wavelength, dia macam dia seolah-olah macam sangat sikit dia punya bending effect dia. Okay, maksudnya kalau kita buat straight line kat sini kan, okay, yang ni pun kita buat straight line, okay, yang ni kita buat macam ni lah. Okay, so kita boleh nampak dia punya bending tu. So kalau yang ini, yang kes yang kedua ni, D ni lagi kecil daripada lambda. So kita akan nampak dia punya large diffraction effect. Maksudnya dia punya bending tu lebih banyak lah. Okay, so dia akan jadi lebih wide compared to this. Okay, so yang kes yang pertama ni macam almost tak ada sebab dia macam bukaan slit tu dia almost similar to the wavelength. Okay, yang ketiga ni dia passing an edge. Yang ni dia passing a slit. Yang ni dia passing an edge. Yang ni pun dia macam bucu je sikit je, okay. Tapi dia still boleh menyebabkan diffraction lah. So maksudnya bila mana cahaya tu dia passing through slit, so dia akan berlaku diffraction. Okay, cumanya diffraction ni beza dia dengan interference. Okay, diffraction ni dia bergantung kepada satu slit. Maksudnya dia punya bending tu dia datang daripada satu slit je. Okay, alright. So yang ni kita tengok apa perbezaan dia. Yang pertama, okay, yang pertama ni yang biasa je lah. Okay, yang kedua ni baru kita nampak yang dia punya diffraction pattern. Okay, kalau tengok diffraction pattern, kalau kita lukis straight line dekat sini okay, so kat sini ni kita akan nampak yang ni yang paling bright. And then across the number of order, okay, maksudnya dia makin dia besar, punya brightness tu dia akan semakin berkurang lah. Okay, so yang paling terang ni kita kata dia adalah central bright. Okay, so diffraction sebab dia satu je, dia macam satu je slit. So maksudnya new wavelet tu dia akan membentuk secondary source. Okay, so dia akan membentuk a new tangent. So new tangent dia akan produce a new wavefront, okay, by time. Dan new wavefront tu construct using Huygens principle yang nak menunjukkan bahawa light tu dia akan bend through edge ataupun dia bend through a slit. Tu yang berlaku dalam diffraction. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, yang pertama ni dia adalah without diffraction. Maksudnya kalau tak ada diffraction, cahaya tu dia akan gerak straight je, dia tak akan mencapah sebab dia tak ada bending. Okay, tapi kalau ada diffraction, okay, so ni kita nak compare geometrical optik dengan physical. Okay, so bila ada diffraction, kita nampak dekat sini, okay, yang ini dia akan jadi central bright. And then in between central bright to another bright, kita akan nampak iaitu dark fringe. Okay, so dia akan hasilkan dua lah, iaitu bright fringe dengan dark fringe. Okay, dark fringe dengan bright fringe. Okay, so ini yang berlaku dalam diffraction. Cumanya dia bila diffraction dia akan dapat central bright. Okay, yang ini order yang pertama sama dengan ini. Ini order yang kedua bright. Okay, yang ini order yang ketiga bright lah. Cumanya untuk dark, yang ini dia tak ada, kalau dark dia tak ada center. Okay, so dia akan jadi first dark, ini adalah second dark, yang ni adalah third dark fringe. Okay, samalah dia kiri dengan kanan. Okay, alright. So tadi kita dah Huygens principle dah beritahu berkenaan dengan diffraction. So kita nak tengok pula apa yang berlaku dalam interference. Okay, so interference ni adalah effect of two or more wave yang overlap or superpose. Okay, superpose ni maksudnya dia berlaku principle of superposition. Superposition bila mana ada dua wave, so dia punya resultant of displacement tu, okay, kita panggil dia sebagai principle of superposition. So ada vector sum lah, sama ada dia crest dengan crest ataupun crest dengan throw. Dan pada masa yang sama, untuk dia berlaku interference, dua source tu dia mestilah wajib berada dalam keadaan coherent.
Okay, apa maksud coherent? Coherent means dua source tu dia mesti datang daripada wavelength yang sama ataupun frekuensi dan constant phase difference. Okay, kita tengok apa yang kita maksudkan dengan constant phase difference. Dan satu lagi yang paling wajib adalah source tu dia mesti monochromatic light. Mono ni maksudnya berapa? Mono ni maksudnya dia satu. Maksudnya light source awak dia mesti satu je wavelength. Maksud dia adalah contoh kalau dia ialah wavelength merah. So cahaya tu merah je lah. Okay. Maksudnya dia tak akan guna lambda white. Sebab bila lambda white awak akan pecah dia kepada 7. So akan nampak pattern tu 7 color. Kita tak nak. Kita nak dia mono je. Maksudnya kalau hijau, hijau je. Kuning, kuning je. Biru, biru je. Okay. Tu yang kita maksudkan dengan coherent lah. Okay. So kesan daripada superposition tadi, okay, kita akan hasilkan sama ada constructive and destructive bergantung kepada sama ada crash jumpa dengan crash. Okay, dalam keadaan ni in phase sebab dia dua-dua ni dia starting at the same point and dia overlap at same point juga. Okay, yang ni adalah awal. Okay, awal kita kata dia in phase, akhir dia overlap sama. So dia akan jadi constructive. Okay, kalau destructive, kalau korang tengok kan, okay, starting phase ni pun dia dah jadi out of phase ataupun dia dah jadi anti phase. Kenapa dia anti phase? Sebab dia tak start pada phase yang sama. And then bila dia overlap at the end, satu crash, satu lagi adalah true. So dia akan jadi kosong lah. So dia dah jadi disruptive interference. Okay, saya rasa korang pernah dengar lah kot kan, membina dan memusnah. Okay, so daripada constructive ni apa yang kita nampak, sebab kita nak discuss berkenaan dengan cahaya. So constructive ni dia adalah maximum. Okay, keyword dia adalah maximum dan dia adalah bright. Okay, so kalau kita kata what will be the maximum pattern, so sebenarnya dia nak adalah bright fringe. Okay, kalau minimum pattern maksudnya dia nak dark fringe. So kena ingat bright. Okay, bright ni sebab dia berlaku constructive and then dia adalah maximum. Okay, kalau dark dia adalah disruptive and then dia adalah minimum. Okay, ni ada 3 keyword yang kita kena tahu sebab daripada keyword 3 ni kat sini lah yang kita nak identify dalam soalan sama ada dia constructive ke ataupun dia disruptive. Okay, so apa yang kita maksudkan dengan in-phase coherent source? Okay, kalau kita tengok dekat sini, in-phase ni maksudnya dia starting pada point yang sama. Means dia start pada, contoh dia start pada crash. Yang ini start pada crash, yang kat sini pun dia start pada crash. Tapi at the end hujung ni, ini akan jadi true, yang crash yang jadi true lah. So maksudnya at the end ni dia boleh jadi disruptive. Okay, tapi boleh tak dia jadi constructive? Boleh, tak ada masalah. Cumanya kita nak tengok starting point dia sama ada dia in phase ataupun tak. Okay, kalau anti phase, so lawanlah kepada in phase. Maksudnya dia takkan start pada point yang sama. Maksudnya S1 ni dia start dekat true and then S2 dia start dekat crash. So at the end kalau korang perasan, kalau kita buat macam ni lah kan. So kat sini adalah true dengan crash. So dengan crash, so kat sini pun dia akan jadi disruptive juga. Okay, alright. Tapi tak apa sebab kita nak tengok sama ada dia jadi in phase ataupun dia jadi anti phase. So cuma kita kena tahulah bahawa pada dua-dua case phase ni dia boleh hasilkan sama ada constructive ataupun disruptive. Sama juga untuk anti phase, dia boleh hasilkan sama ada constructive ataupun disruptive. Okay, so daripada dua apa nama dia tadi? Daripada dua wave tu tadi, okay. So kalau kita tengok dekat sini, contohnya kita ada dua slit, okay. So ini adalah slit yang pertama dan ini adalah slit yang kedua. Okay, dua-dua ni dia mesti source yang sama. Maksudnya wavelength satu, ini adalah wavelength yang kedua. So wavelength satu mesti sama dengan wavelength yang kedua. Okay, so
Perbezaan antara dua wavelength ni kita sebut dia sebagai path different. Okay. Contohnya, kat sini kita boleh create dua complete cycle. Sebab kita tahu dua complete cycle bersamaan dengan 2 lambda lah kan, betul. Okay, so kat sini pun contohnya saya start dengan in phase lah kan. Okay, saya start dengan in phase. Okay, alright. So dia wave yang sama. Okay, kalau korang tengok dekat sini, ada berapa dia punya path different? Berapa banyak path different dia? 1.5 lambda ataupun kita kata path different dia adalah 3/2 lambda. Okay, so path different ni kita kata jarak lah antara dua source ni. Tapi dia mesti from same point of a region. Okay, dan dia mesti daripada source yang sama. So kita nak comparison berapa dia punya path different. Okay, so different path different, different lah dia punya outcome dia, sama ada dia jadi konstruktif ataupun disruptif. Okay. Ni nampak dia punya path different dia. Okay, so kat sini yang kita nak tengok lah apa nama dia, kita punya perbezaan path different kita. Okay, kalau kita tengok yang pertama, okay, so yang pertama ni dia by 1 lambda. Maksudnya dia sama. Kan, betul tak? Yang ini adalah in phase. Kalau in phase, maksudnya dia punya perbezaan tu dia akan jadi sama. Kan. Saya rasa dekat sini. Okey. Kalau in phase, yang pertama ni. Okey, yang pertama ni kat mana kita nak cari dia punya path different? Okey, daripada source yang pertama pergi kepada source yang kedua. Okey. So dia jadi triangle kan? Okay, so yang kat sini adalah kita punya delta L. So kalau perasan delta L kita dia adalah satu complete cycle. Okay, and then untuk yang antiphase konstruktif dekat sini dia punya path different dia. Okay, so dekat situ, kat sini dia separuh lambda, betul tak? So bila dia separuh lambda, dia akan jadi plus half lambda. So maksudnya number of order plus half. Maksudnya kalau contoh ini adalah order yang pertama, so bila dia overlap yang dekat sini, dia akan jadi order yang kedua and so on lah. Okay, alright. And then yang ni dia pun in phase tapi dia disruptive. So path different dia adalah by half lambda. So dekat sini nampak ni beza dia half lambda. Okey, yang ini dia one complete cycle. So dekat sinilah dia akan jadi 1 lambda sama. Okey, dia beza. So maksudnya dia akan cross with each other dekat sini. Okey, constructive and disruptive. Maksudnya yang saya cakap tadi, pada dua-dua keadaan in phase dan anti phase, dia boleh bentuk sama ada konstruktif ataupun disruptif bergantung kepada keadaan. Okey, selain daripada path different, kita akan ada phase different. Okey, phase different ni maksudnya adalah so kita tahu satu complete cycle bersamaan dengan dua pi. Separuh akan jadi apa? Separuh akan jadi pi sahajalah. Okey, so yang pertama ni dia jadi okey, so kalau konstruktif phase dia dua-dua adalah sebanyak pi. Phase different dia dekat sini. Okey, so kat sini dia perbezaan dia sebanyak pi. Ini pun dia beza sebanyak pi. Okey, tapi kalau untuk disruptif dia akan jadi half pi. Half pi ni maksudnya kalau pi adalah separuh, so half pi dia jadi separuh dekat sini, betul tak? So dia jadi suku lah. Okey, dia jadi suku. Dia punya phase different dia dekat sini. Okay, so maksudnya disruptive phase different dia half, konstruktif phase different dia adalah by pi. Okay, alright. So kalau kita simplify kan untuk bright fringe, okay, bright fringe maksudnya kat sini adalah konstruktif
ataupun maksimum. Okey, dark fringe adalah disruptive ataupun minimum. Okey, delta L kita akan dapat M lambda, delta L untuk dark fringe M plus half. Okey, dan untuk anti phase, bright fringe dia terbalik lah dengan yang in phase tu tadi. Okey, tapi phase difference dia masih sama. Cuma untuk dark fringe, anti phase dia akan jadi M lambda lah. Okey, so dekat sini sebenarnya M plus half lah, sama je sebab yang ni matematik je kan. Okey, M plus half dan number order dia akan jadi 0, 1, 0, 1, 2. Okey, so kat sini pun 0, 1, 2 lah patutnya. 0, 1, 2. Oh, kalau 0 tak boleh lah kan? 1, 2 je lah. Ni pun sama 0, 1, 2 Okay, so yang T yang ni korang kena betulkan kosong. Okay, so untuk interference dia akan jadi dua coherent source, sama ada di in phase ataupun anti phase, dan outcome dia akan jadi sama ada constructive ataupun disruptive. Okay, itu sahaja. So kena fahamkanlah dua ni, Huygens principle and constructive dan destructive interference. Okay, so saya rasa itu je. So mungkin korang boleh buat ulang kaji lah berkenaan dengan Huygens principle, diffraction and interference. So macam mana dia punya teori dia, and then baru kita akan apply dalam case sama ada double slit, thin film, diffraction grating and single slit. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk hari ni. And then so korang boleh replay balik lah video ni untuk pemahaman korang. Alright, so saya rasa setakat itu sahaja. Thank you for your attention. See you again next time. Alright, okay, bye-bye.